Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Okey, jadi kita sambung pembelajaran 8 berkenaan dengan tajuk istinja. Kita dah pergi ke muka surat yang kedua itu daripada tajuk ini, berkenaan dengan syarat istinja bil hajari au ma fi ma'nahu. Jadi hari ini kita sambung sikit lagi berkenaan dengan tajuk yang sama di muka surat yang akhir, di lembaran yang akhir, iaitu berkenaan dengan adab-adab apabila qadal hajat. Qadal hajat ini satu istilah yang digunakan dalam kitab-kitab fiqh. Jadi qadal hajat ni apa dia? Qadal hajat ni maknanya buang air besar buang air besar. Apakah antara adab-adab yang diperuntukkan oleh agama dalam bab qadal hajat ini? Okey, tengok awalan yuhramu istiqbalul kiblati wastidbaruha fil qada. Diharamkan apa itu? Jadi pertama sekali, haram kita apabila kita ini qadal hajat, kita menghadap kiblat dan membelakanginya sewaktu kita buang tu, maknanya sewaktu kita qadal hajat itu pada tempat lapang. Tempat lapang ni maknanya macam padang jadi dia haramkan menghadap kiblat dan belakang dia itu pada tempat yang lapang. Jadi memang ada hadis yang menyentuh berkenaan dengan ada tempat-tempat yang dilarang apabila kita buang air. Di tempat laluan orang ramai, di kawasan air yang mengalir, di kawasan air yang tidak mengalir, antaranya bukan mengalir, yang tidak mengalir, maknanya kita tidak boleh buang air di tempat-tempat yang begini. Dia ada dari segi peraturan ni, ada adab dalam Islam menetapkan bila kita qadal hajat di mana tempat yang sesuai, di mana tempat yang tidak. Okey, tengok yang kedua, asani wa yusannul dukhulu ila al-mirhadi birijlihi al-yusra wal khuruju minhu birijlihi al-yumna. Apa maksud dia itu? Dan sunat kita ini masuk ke tempat untuk kita buang air besar ni, kita kata kita masuk ke tandas dengan kita masuk dengan kaki kiri, wal khuruj minhu birijlihil yumna, dan apabila kita keluar daripadanya, kita keluar dengan kaki kanan. Macam kita masuk masjid, sunat dengan kaki kanan, keluar dengan kaki kiri. Jadi bila masuk ke tandas, disunatkan apabila kita masuk dengan kaki kiri dan kita keluar dengan kaki kanan, gitu. Okey. Untuk adab yang ketiga, wa yusannul i'dadu ma yuzilu bihin najasata min ma'in aw hajarin aw nahwihi wal julusu li qada'i hajatihi wa yata'akkadu inda taghawwuz. Itu maksud dia. Jadi yang ketiga ni apa dia? Dan menjadi sunat juga dan menjadi sunat kepada orang yang qada hajat. Maknanya orang yang qada hajat tu siapa? Kitalah yang terlibat. Bagi orang yang qada hajat itu disunatkan kepada dia menyediakan sesuatu, yang boleh menghilangkan dengannya apa? Dengan najis tu. Ma yuzilu bihin najasah, yang mana najis itu boleh dihilangkan daripada dengan menggunakan air atau batu, mimain au hajarin au nahwihi, daripada air ataupun batu ataupun seumpama dengannya. Wal julusu liqada'i hajat, dan juga berada dalam keadaan macam mana ni? Dan sunat juga orang yang qada hajat itu dia duduk. Duduk kerana qada hajat dan sangat dituntut liqada'i hajat wa yakadu anhu at-taghawwud, dan sangat dituntut iaitu duduk, iaitu dalam berkeadaan duduk apabila membuang air besar. Jadi tak ada lah orang buang air besar itu dalam keadaan
dalam qada hajat itu dalam keadaan berdiri. Jadi qada hajat kencing pun serupa lah. Kencing pun serupa. Jadi kencing ke berak ke kena berada dalam keadaan duduk, bukan berada dalam keadaan berdiri. Jadi kalau berada dalam keadaan berdiri boleh berceceran lah, jadi itu sunat. Ada sunat, dan antara benda yang sunat juga duduk. Mungkin datang dengan pelbagai teknologi yang ada pada hari ini sekalipun, ada jamban duduk sekalipun, kita tetap duduk. Okey. Yang keempat, wa yusannu ikhtiyari makanin tahirin rakhwin. Dan yang seterusnya adalah sunat juga, menjadi sunat juga kita berusaha ikhtiar untuk mencari tempat yang suci. Tempat yang suci, rakhwin ini kita kata lembut lah. Lembut maknanya kita cari tempat yang bersesuaian lah, tempat yang bersesuaian untuk kita buang air. Jangan kita cari tempat-tempat yang dalam kategori yang kotor, tempat-tempat yang dalam kategori tidak bersesuaian. Lalu ni ada jamban belaka, jadi tandas itu menjadi tempat untuk kita qadal hajat. Jadi tidak ada masalah lah, setiap rumah ada tandas. Di masjid ke RNR ke semua ada tandas. Tempat disediakan, diperuntukkan untuk kita membuang. Jadi gunalah, manfaatkan tempat yang ada. Okey, yang seterusnya, wa yusannul ijtanabu an sakbil ardi wa ikhtiyaru makanin khali mimma yu'zi. Ini yang kelima, disunatkan juga berada dalam keadaan macam mana? Menjauhi daripada ansakbil ardi, lubang yang ada pada bumi, lubang yang ada pada tanah. Jauhkan daripada tempat-tempat yang ada lubang dan memilih waqtiyaru makanin khali mimma yu'zi, dan memilih tempat yang kita kata tempat yang sunyi tempat yang khali ni tempat yang sunyi. Tempat yang sunyi daripada suatu khalid mimma yu'zih. Yu'zih ni daripada sesuatu yang boleh menyakitkan. Jadi kita kena, apa yang dimaksudkan dengan menyakitkan sini? Bila kita pilih tempat yang sunyi, yang jauh daripada orang, maknanya kita sendiri rasa selesa. Dan orang lain pun tak rasa sakit hati apabila terpijak dengan najis kita, apabila kita buang di tempat yang tidak sunyi. Tidak sunyi ni macam mana? Tempat yang menjadi laluan ke apa ke. Jadi kita telah menyakiti orang lain jugalah, dengan najis-najis kita ke apa ke. Jadi cari tempat-tempat yang bersesuaian lah, maknanya tempat-tempat yang sunyi. Kalau rumah kita tu tak ada masalah lah, tak ada pergi kecing dalam bilik jadi kalau duduk rumah tu memang tak ada masalah lah, ada tandas dah. Andai kata di tempat-tempat lain, contohnya di tempat-tempat yang kita kata dalam hutan ke apa ke, cari tempat-tempat yang mana tidak menjadi laluan orang lain, supaya kita ini tidak menyakiti orang lain menyakiti orang lain gitu. Okey, menyakiti di situ maksudnya menyakiti dari segi emosi orang lain lalu terkena najis dan sebagainya. Okey, yang keenam, as-sadis, wa yusannul ibta'adu an a'yunin nas. Ini yang keenam. Yang berikutnya iaitu dan sunat juga kita ibtiad, menjauhkan daripada pandangan a'yunin nas, daripada pandangan manusia. Jadi biar ada sifat malu lah. Apabila kita membuang air besar ke air kecil ini, jauhi daripada menjadi tempat orang nampak kita buang. Jadi jangan sewenang-wenangnya nak kecing sesuka hati. Jadi kita, bumi di Malaysia ni dah maju. Dah maju. Jadi tidak adalah tempat-tempat yang dalam kategori tak ada tandas. Jadi ada tandas. Jadi tempat yang dijadikan ini menjadi kemudahan orang awam. Bila kita pergi ke tandas, maka itu adalah tempat yang sesuai untuk kita buang air. Air besar ke air kecil ke, itulah ghalibnya gitu. Lepas tu wa yusannu, nombor 7,
ويسن رفع ثوبه تدريجا حتى لا يكشف عورته bila darurah. Disunatkan juga macam mana ni? Dan sunat juga mengangkat bajunya. Saubihi ni pakaiannya. Mengangkat bajunya ataupun pakaiannya secara sedikit-sedikit. Secara tadrijan ni. Tadrijan maknanya secara sedikit-sedikit hingga terbuka aurat. Hingga terbuka aurat. Hingga terbuka aurat. Hatta la yuksifa aurat. Apa nama ni? Maksudnya sehinggalah tidaklah dia mendedahkan aurat dia, buka sikit-sikit dah. Bukan. Jadi disunatkan juga dia ni, apa dia tadi? Mengangkat bajunya secara sedikit-sedikit sehinggalah tersingkap. Sehinggalah tersingkap pakaian ini, tidaklah tersingkap aurat ni. Maknanya taklah bila akak tu tersingkap tu, buka sikit-sikit. Bila darurah, melainkan bila berada dalam keadaan yang berhajat darurat. Bila darurat dia cerita lain. Dia cerita lain dah. Darurat ni di hospital ke apa ke tu cerita lain dah. Jadi kalau kita ni dalam keadaan biasa, maka kita hendaklah mendedahkan aurat secara perlahan-lahan lah, supaya kut lah berlaku perkara yang tak diingini yang tak disengajakan ke apa. Slow and steady. Lepas tu yang keberikutnya 8. Tuhramu qiraatul Quran min hina dukhulil mirhadi awil mahalli ila ayyakh ruja minhu aw an yufariqal mahal. Ni pun sama jugalah. Aku ada yang buat perangai diharamkan buat benda, diharamkan membaca Al-Quran ketika masuk tandas. Ataupun tempat yang dalam kategori kita buang air, hingga keluar daripadanya. Apabila kita keluar daripada tandas itu, ataupun berpisah daripada tempat itu, itu tak ada masalah lah. Apa? An yufariqal mahal. Maknanya kalau dah keluar daripada tempat itu tak ada masalah. Jadi janganlah awak ni budak-budak imtiaz dah. Dibuat duk ngingat dalam tu dah. Duk murajaah hafazan awak dalam tandas dah. Duk baca dalam tandas sambil begok dah. Jangan buat gitu dah. Kerana ia adalah perkara yang diharamkan. Membaca Al-Quran merupakan perkara terpuji dan berpahala. Tapi apabila awak membaca dalam tandas, maka itu tempat yang diharamkan membaca Quran, awak dapat dosa. Dapat dosa. Membaca apa maksud dia membaca? Maknanya keluar daripada mulut kita, itu maknanya dia baca. Kalau duduk dalam kepala, dalam hati tu tak jadi bacaan lagi. Tapi jangan fikir pasal Quran ke apa dalam tandas. Tak sesuai dah. Tak sesuai. Lepas itu yang berikutnya, at-tasi'. Yuhramu an yadkhula bimashafin aw ba'dihi walau ayatan illa idza arada hirzahu aw ay yakhafa alayhi min ad-diya'i fa innahu yajuz. Ni situasi yang berbeza dah. Awak tengok ni, yang keenam ni, diharamkan membawa masuk mushaf ataupun setengah daripadanya lah. Bawa masuk keseluruhan mushaf Al-Quran itu ataupun separuh daripadanya, ataupun apa sajalah Al-Quran dia, sedikit daripadanya pun tak boleh. Sekalipun satu ayat, walau ayatan illa walaupun satu ayat, illa iza arada, melainkan dia ada kecuali apabila dia mahu memeliharanya atau ia takut. Dia mahu memeliharanya ataupun dia takut itu Al-Quran itu hilang, maka ketika itu diharuskan. Jadi situasi yang digambarkan di sini adalah situasi yang darurat. Dia tak boleh bawa Quran, secebis Quran, sepotong, sebahagian walaupun satu ayat dalam tandas. Melainkan jika ada dia ternampak ada Al-Quran dalam tandas, maka dia keep it. Dia pegang dulu. Kok ada orang nak hina Quran ke, ada orang yang masuk tandas, dia terbawa Quran, dia tertinggal ke apa ke, dia ambil Quran itu, maknanya tak dosa lah. Tak dosa lah. Ataupun dia sendiri nak menjaga kesucian
Al-Quran itu takut hilang ke apa ke, ada musuh di luar ke, pada ketika itu dibenarkan. Dibenarkan bawa masuk Al-Quran dalam tandas sebab situasi dia dah berbeza. Situasi dia bukan nak membaca Al-Quran, situasi dia adalah untuk menyelamatkan Al-Quran. Pada ketika itu maka apa tindakan yang dia buat itu dimaafkan. Dimaafkan. Jadi haruslah fa innahu yajuz. Maka pada ketika itu dia jadi harus. Yang ke-10 pula, yuhramu qada'ul hajati fawqa qabrin aw fil ma'ir rakidi aw fi mawridil ma'i aw fi mahalli mururin nas wastizlalihim. Ni awak sebut dah tadi. Dia haramkan juga ni kita ini qadal hajat ni. Dah haramkan juga kita qadal hajat ini di mana? Di atas kubur. Au fil ma'ir rakidi, ataupun dalam keadaan air yang tenang. Air yang tenang pun tak boleh juga dah. Atau tempat laluan air, atau pada tempat laluan manusia. Au fi mawdidil ma' au fi mahal murudin nas, ataupun menjadi tempat laluan manusia dan tempat manusia wa istizlamihim, mana tempat manusia jadikan tempat berteduh, bawah pokok. Jadi dalam situasi-situasi ini diharamkan qada hajat. Di mana? Atas kubur tak boleh. Dalam air yang tenang tak boleh. Lepas tu dalam air yang mengalir pun tak boleh. Air mengalir lagu mana ni? Air ni dia pergi ke depan tu air berok situ, tak boleh lah. Tak boleh dah. Dalam air kita panggil tempat laluan air dah, tempat laluan air. Air mengalir ni dia banyak dah. Maknanya kalau dia menjadi tempat laluan air, maka tempat tu tak boleh lah kita nak qada hajat situ. Dia menjadi tempat laluan air untuk membekalkan ke kawasan-kawasan lain, tetap tak boleh berok situ lah. Ataupun di tempat yang mana tempat laluan orang ramai, laluan awam, dan juga tempat orang berteduh di bawahnya, macam pokok ke apa ke, tak boleh. Kita duduk relax-relax dah, dia berok situ dah. Perangai huduh dah. Pada ketika itu diharamkan. Apa tindakan yang kita buat di situ dikira sebagai ada nilai dosa. Berdosa lah bila haram. Lepas tu tukrahu muqabalatu mahabbirrihi indal bauli. Ni makruh ni situasi yang macam mana? Makruh berhadap tempat tiupan angin, yang mana tiupan angin itu angin yang kita kata angin yang kencang lah, angin kencang. Jadi kita ini menghadap angin kencang, kencing menghadap angin kencang, berok menghadap angin kencang yang menyebabkan kita punya tehi itu shit tahi kita itu boleh terpelanting dan mengenai orang lain ataupun mengenai makhluk lain ataupun mengenai apa-apa sahaja tempat yang bersih. Tempat mana? Mungkin tempat tadi, tempat laluan orang ke tempat apa, tak boleh dalam situasi angin yang kuat. Jadi pada situasi angin yang kuat, maka kita kalau nak berok juga dalam hutan, maka mestilah dia mengikut arus angin itu. Mengikut arus angin itu, dan kena pastilah. Pastilah kalau boleh nak gali lubang terpulang lah. Ni dia kata ilmu fiqh ni dia detail lah, dia detail. Dia ajar tu secara detail. Padahal nak pasal berok je, tapi dia detail lengkap. Memang gitulah fiqh. Itu yang ke-11. Yang ke-12 pula, yukrahu istiqbalu aini syamsi wal qamar. Juga diharamkan, dimakruhkan juga apa dia? Menghalakan kita punya masa kita qadal hajat itu menghadap syamsi wal qamar, iaitu matahari dan juga bulan. Jadi kalau makruh ni maknanya bukanlah menjadi satu dosa, tapi makruh. Apa makna makruh? Apabila kita laksanakan perkara itu, kita tak dapat dosa, tapi apabila kita menjauhinya, kita dapat pahala. Allah lebih suka orang yang menjauhi perkara-perkara makruh. Jadi benda ni tak susah. Benda ni tak susah. Jadi follow je lah. Okey, apabila kita datangkan dengan niat untuk tidak mengikut apa yang ditegah, apa yang dimakruhkan, maka kita dapat pahala walaupun berok itu harus je. Hukum dia tu. Okey. As-salis asyar, yukrahu zikrullah bighairil qur'ani min dukhulihil mirhad awil mahalla
ila khurujihi minhu. Makruh juga dak dalam tandas ke duk mana ke zikir masa berak dak. Zikir kepada Allah Taala bi ghairil Quran, zikir kepada Allah selain daripada Al-Quran. Mulai daripada seseorang itu masuk tandas, mirhasu, milhadha awil mahalli ila khurujihi minhu, masuk tandas atau tempat dia berak tu tempat qadal hajat hingga seseorang itu keluar daripadanya. La ilaha illallah, la ilaha illallah, Allah zikir masa berak dak. Ada. Boleh tak? Bukan tak boleh, tapi dia makruh. Dia tidak haram, tapi dia makruh. Jadi bila makruh, samalah dalam kes-kes makruh yang di atas tadi tu. Makruh. Jadi bila dia makruh, maka kita digalakkan untuk meninggalkan perbuatan itu walaupun ia sunat dalam situasi biasa. Situasi biasa dapat pahala, tapi kalau dalam jamban baru jadi rajin, buat nanang. Buat nanang taklah jambang baru la ilaha illallah, la ilaha illallah, masya-Allah, sungguhlah perangai lagu tu dah. Gitu maksud dia. Lepas tu ar-rabi' asyar. Okey. Yukrahu istinja'u biyadihil yumna, dan juga dimakruhkan juga apabila beristinja itu dengan menggunakan tangan kanan. Tangan kanan. Jadi ada orang istinja dia menggunakan tangan kanan. Situasi macam mana? Kalau dia tak ada tangan kiri. Jadi kalau nak guna tangan kanan walaupun ada tangan kiri, boleh tak? Boleh, tapi makruh lah. Makruh. Jadi kebiasaannya kita memulakan basuh berak ini dengan tangan bishimal, dengan tangan kiri dah. Bil yusra, dengan tangan kiri. Bukan dengan tangan kanan. Jadi makan tu dengan tangan kanan. Jadi kalau basuh berak pun dengan tangan kanan, makan pun dengan tangan kanan. Bolok lah orang gandung kata tak. Kelatan kata bolok lah perangai lagu tu. Jadi makan tangan kanan, basuh berak tangan kiri. Boleh tak basuh berak dengan tangan kanan? Boleh, tapi makruh. Jadi dalam bab istinja ini dimakruhkan kita qadal hajat dengan menggunakan tangan kanan. Jadi ustaz rasa penerangan ini jelas. Dah ingat, kita belajar ini bukan semata-mata untuk periksa, tapi untuk ilmu pengetahuan kita, untuk hidup ke hadapan kita dan memahami rutin harian yang kita hadapi. Dah basuh berak ke apa ke, itu penting Okey, minta ada latihan untuk tanya ni, awak buatlah latihan tu dalam buku Okey, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.